السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وقنا عذاب النار. اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم يا الله يا كريم. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين، وارحمنا برحمتك الواسعة يا الله يا كريم. أما بعد، Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sadaqallahul aliyyul azim. Difahami daripada firman Allah Ta'ala ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa ia melihat apa yang ia telah sediakan untuk hari akhirat. Di dalam ayat ini ada dua suruhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruhan pertama untuk bertakwa, dan suruhan kedua adalah untuk kita melihat apa yang kita telah sediakan untuk akhirat. Bertakwa dan muhasabah dua-duanya memerlukan kepada ilmu agama, memerlukan kepada seorang tahu apa yang halal dan apa yang haram, apa yang wajib, supaya dia dapat tanya dirinya, adakah saya telah membuat yang wajib, kemudian dia dapat menjawabkan dirinya dengan jawapan yang tepat. Adakah saya, kalau dia tanya dirinya, adakah saya telah menjauhi yang haram, jika dia tidak tahu apakah yang haram itu, bagaimana akan dapat jawapan yang tepat daripada dirinya? Maka muslimat rahimakunallahu subhanahu wa ta'ala, untuk seorang yang dia cerdik, seperti mana baginda bersabda, al-kayyisu, yakni orang yang cerdik, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yakni yang membuat muhasabah bagi dirinya dan membuat persediaan bagi apa yang setelah mati. Dunia ini, apakah yang kita mahukan daripada dunia ini? Kita mahu keluar daripada dunia ini dalam keadaan iman yang sempurna. Kita mahu keluar daripada dunia ini dengan pengakhiran yang baik. Itu yang kita mahukan. Maka caranya dan jalannya adalah seorang jaga dua ini. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Hendaklah dia selalu bermuhasabah untuk tengok dirinya. Adakah dia sedia untuk masuk dalam kubur atau belum? Sedia berjumpa dengan Azrail alaihi salam atau belum? Maka dua suruhan ini sangat penting. Dan antara amalan yang sangat-sangat baik, yang memberatkan timbangan amalan, yang sangat berat dalam timbangan amalan nanti, adalah orang dia bertindak dengan akhlak yang baik. Bertindak dengan akhlak yang baik, atau kita namakannya husnul khuluqi. Husnul khuluqi, akhlak yang baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawasanya husnul khuluq itu sangat berat nanti di timbangan amalan. Dan baginda bersabda, innal 'abda la yablughu bi husni khuluqihi darajat as-sha'imil qa'im. Maknanya boleh jadi seorang hamba sampai dengan akhlaknya yang baik ke tahap seorang yang memperbanyakkan puasa sunat dan memperbanyakkan salat sunat. Dua orang
Satu, dia buat yang wajib, tinggalkan yang haram, tapi dia betul-betul beramal dengan husnul khuluq, akhlak yang baik. Dia tidak memperbanyakkan puasa sunat dan solat sunat, tapi betul-betul beramal dengan akhlak yang baik. Orang yang kedua, dia buat yang wajib, tinggalkan yang haram, dan dia memperbanyakkan puasa sunat dan solat sunat. Maka orang ini yang dia tidak memperbanyakkan puasa sunat dan solat sunat, tapi dia berakhlak yang baik, dia sampai ke tahap orang itu dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Ini dengan akhlak yang baik sampai ke tahap ini dengan banyak puasa sunat dan salat sunat sampai ke tahap ini. Ini dan itu jadi derajat mereka sama. Tengok betapa besarnya pahala untuk beramal dengan akhlak yang baik. Masya Allah al-azim. Lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda yang mafhumnya, sebaik-baik orang yang beriman adalah yang paling baik akhlak mereka. Apa makna akhlak yang baik itu? Ada setengah orang apabila kita cakap tentang akhlak baik, dia sangka hanya untuk dia senyum kepada kawannya, dia hanya bagi, kalau masak di rumah dia hantar sikit kepada jiran, itu sahaja yang dia faham. Tak faham betul-betul itu akhlak yang baik terdiri daripada apa? Terdiri daripada apa? Terdiri daripada 3 perkara. Ada 3 perkara, 3 poin dalam akhlak yang baik. Husnul khuluq. Poin yang pertama adalah kafful adha 'anil nas. Yakni seorang menahan dirinya daripada menyakiti yang lain. Menahan diri daripada menyakiti yang lain dengan ucapan, dengan perbuatan. Jangan dia menggunakan anggota badannya untuk menyakiti orang Islam. Jangan dia menggunakan lidahnya untuk menyakiti orang Islam. Dia jaga betul-betul. Dan ini memerlukan kepada ilmu agama. Karena ada setengah orang dia menzalimi yang lain, sedangkan dia sangka dirinya dia menuntut haknya, sedangkan dia bukan menuntut haknya, tapi dia jahil, dia sangka itu haknya, itu bukan haknya. Ini banyak berlaku antara ramai suami isteri. Ramai suami isteri berlaku antara mereka macam itu apabila mereka tidak belajar apakah hak setiap orang ke atas yang lain. Tak faham apakah kewajipan si isteri terhadap suaminya dan tak faham apakah kewajipan si suami terhadap isterinya. Ada setengah orang, setengah lelaki, dia menyakiti isterinya kerana isterinya dia tidak masak makanan yang dia suka. Jadi dia menyakitinya dengan cakap macam-macam terhadap dia. Boleh jadi sampai kadang-kadang ada setengah lelaki yang marah-marah pun, mungkin sampai dia menyakitinya dengan tangan pun. Apabila ada contoh dia tak masak makanan yang dia mahukan, atau kerana dia contoh tidak memberi kepada dia sebahagian daripada hartanya, harta perempuan itu. Contoh dia kata, saya mahu kamu bantu saya bayar sekian. Dia kata saya tidak mahu. Maka ada setengah lelaki dia buat apa? Dia menyakitinya. Ada yang menyakiti secara lisan dengan lidah, ada yang menyakiti secara fizikal. Kemudian ada lelaki yang jahil, dia sangka bahawasanya sekarang ini dia buat perkara yang tak ada padanya haram, tak ada padanya dosa. Kerana dia tak faham apakah kewajipan si isteri terhadap suaminya. Tak faham. Maka si isteri ini tidak wajib ke atas dia untuk menafkahkan suami atau menafkahkan anak. Tak wajib ke atas perempuan ini. Tak wajib.
Tak wajib ke atas dia bayar sewa rumah atau bayar bil elektrik atau bayar bil air atau dia bayar untuk pergi keluar ke restoran untuk makan-makan. Tidak wajib ke atas dia untuk dia nak belanjakan ini. Bahkan yang sesuami dia yang wajib ke atasnya untuk bayar nafkah bagi isterinya. Maka kalau isteri hartanya suaminya kata, bantulah saya bayar sekian. Dia kata, saya tidak mahu. Sekarang kalau tidak mahu, dia kena faham. Tidak mahu. Jangan menzalimi dia. Kalau dia tidak mahu, dia bukan menghalang anta daripada hak anta. Apabila dia bukan menghalang anta daripada hak kamu dalam agama, maka tak boleh kamu datang menyakiti dia karena perkara itu. Karena dia tidak membuat perkara haram, tidak mengambil hak anta. Tidak mengambil hak anta. Maka kerana ini seorang perlu jaga. Tidak wajib ke atas si isteri untuk dia masak makanan bagi suaminya. Tidak wajib bagi dia, atas dia untuk dia masak. Kalau dia buat ini dikira kebaikan daripada dia. Dia buat ini membantu suami, membantu anak untuk mereka makan. Tapi sebenarnya untuk nak bagi makanan kepada anak, untuk tarbiyah anak ini, untuk mendidikkan anak ini dan jaga makanannya dan minumannya, itu atas lelaki. Kalau si perempuan, si isteri buat itu, maka ini dia buatnya sebagai dia membantu sukarela, dia membantu. Tapi apa yang wajib ke atas si isteri itu, wajib ke atas dia untuk dia tidak keluar daripada rumah suami yang dia rumahnya, rumah lelaki. Tidak keluar daripada rumahnya tanpa izin dia. Itu wajib ke atas dia. Itu wajib ke atas isteri. Kalau dia keluar daripada rumah suaminya tanpa izin dia, dia berdosa. Dia berdosa. Haram, tak boleh. Maka kalau suami kata, saya tak mahu kamu kerja, kamu kekal di rumah, maka di sini dia kena ikut apa yang dia minta. Apabila ini rumah dia, bukan ini rumah isteri, dia yang jemput dia tetamu datang duduk di rumahnya. Tak, kita cakap ini rumah memang disediakan oleh suami, kemudian dia minta daripada isteri, okey, saya tak mahu kamu sebagai orang yang kerja, saya mahu kamu hanya suri rumah sahaja. Kalau macam itu, dia kena ikut apa yang suaminya minta. Kalau dia keluar tanpa izinnya dalam keadaan ini, tanpa ada keadaan darurat, dia keluar daripada rumahnya dalam keadaan ini, si isteri itu berdosa. Maka di sini tak boleh untuk nak paksa suami dan bergaduh dengannya, menyakitinya kerana dia tak bagi kepada dia keluar untuk kerja. Dia ini masih lagi ikut hukum agama, hukum syara. Walaupun ada keinginan bagi isteri, dia mahu keluar kerja pun. Tapi kalau dia nak ikut hukum syara, dia kena ikut, dalam keadaan ini, kena ikut apa yang suaminya dah minta. Ada setengah perempuan, diri mereka tak rida dengan keputusan suami. Jadi dia menyakitinya kerana itu. Jadi mukanya sehari-hari masam, dia tidak lagi memberi kepadanya haknya, dalam persetubuhan, dalam ini. Kenapa? Kerana dia tak setuju untuk dia kerja. Isteri dalam keadaan ini seorang zalimah, menzalimi. Keadaannya teruk apabila dia macam itu. Bahkan apabila isteri ini menghalang suaminya daripada haknya dalam jima' persetubuhan, maka warid dalam hadis bahawasanya para malaikat melaknatinya sampai pagi kalau dia bermalam. Kalau si isteri, idza batatil mar'atu, jika seorang perempuan dia bermalam dalam keadaan dia telah menghalang suaminya daripada haknya untuk dia bersedap-sedap dengannya, untuk dia buat persetubuhan dengannya tanpa ada alasan. Bukan dia sakit, dia bukan sakit, dia bukan dalam keadaan haid, dia minta buat persetubuhan dalam keadaan haid, jadi dia tak terima. Memang dia tak akan terima jima' dalam keadaan haid kalau jima'
Kerana haram buat jima' dalam keadaan haid. Tapi kalau bukan, tak ada alasan, dia ingat. Kenapa? Kerana dia dah minta daripada dia untuk belikan kereta yang berwarna pink, tapi dia tak belikan kereta itu lagi. Contoh. Kemudian dia buat bagi dia satu masalah di dalam rumah, mengganggu dia, jadikan dia sedih. Ini isteri ini keadaan ini tidak baik kalau macam itu. Kalau menghalang dia daripada haknya dalam jima', dia bermalam, para malaikat akan melaknati dia sampai pagi. Warid dalam hadis. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau yang mafhumnya, kalau si suami minta daripada isterinya dia mahu haknya dalam jima', maka walaupun dia tengah buat kerja di rumah, dia buat tengah, walau kanat, baginda bersabda, walau kanat ala tanur, tahu orang Arab dahulu, perempuan mereka ada macam oven tapi dibuat daripada bukan elektrik macam sekarang. Dia tengah buat roti, biasanya itu dia tengah sibuk buat roti dan ini. Baginda bersabda, walau kanat ala tanur, walaupun dia sibuk dengan itu, dia tinggalkan, dia pergi untuk bagi kepada suaminya haknya. Hak ini sangat besar atas isteri terhadap suaminya. Maka tidak boleh menghalang suaminya daripada ini tanpa ada alasan yang diiktibarkan dalam syarak. Tapi kalau dia sakit, tidak mampu, dia kena bagi tahu dia, saya sakit, saya tak mampu. Itu ada alasan. Maka hak atau kewajipan atas isteri terhadap suaminya adalah apa? Dia kena taat kepada dia pada dirinya. Yani, kalau dia mahu persetubuhan dengan dia, dia taat kepada dia. Kalau dia suruh dia pakai hiasan, menghiasi dirinya untuk dia, maka dia kena buat hiasan itu. Maka wajib kena taat dia pada apa yang berkait dengan keseronokan si suami. Apa yang berkait dengan keseronokan dia, maka dia kena taat dia. Maka jangan dia membuat apa-apa yang mengganggu suami, mengganggu keseronokan suami dalam perkara ini. Hatta kata ulama, jangan dia, kalau si suami ini rasa terganggu daripada dia makan setengah jenis makanan yang ada bau baginya, jadi ketika dia mahu bersedap-sedap dengannya, dia akan terganggu daripada bau mulutnya kerana dia sebelum ini dah makan makanan yang ada bau yang mengganggu. Maka mereka kata jangan si perempuan makan makanan itu apabila dia tahu suaminya mahu haknya daripada dia. Hatta dalam perkara ini, jangan dia kata, aku mahu makan apa-apalah. Dia kena jaga hak suami dalam perkara ini. Ini sangat besar hak suami ini ke atas si isteri. Maka ini dia kena jaga, betul-betul kena jaga. Dan sebenarnya apabila jaga apa yang Allah mewajibkan ke atas dia, apabila jaga yang wajib, akan dapat bahawasanya sangat kurang masalah antara dia dan suami. Tapi apabila si isteri tinggalkan apa yang wajib, akan dapat banyak muncul masalah kerana buruknya dosa yang dia telah membuat. Nanti dia akan rasa banyak masalah antara dia dan suami, selalu bergaduh, selalu ini tak. Kalau banyak perempuan yang banyak suami isteri yang mereka banyak bergaduh, tak ngam, banyak daripada mereka si isteri itu tak jaga hak suami ini. Apabila ditinggalkan yang wajib, yang fardu ke atas dia, maka maknanya dia jatuh dalam, apabila dia buat dosa besar, dia ingat daripada bagi dia haknya. Dosa ada kesannya yang buruk ke atas kehidupan, seperti mana taat ada kesannya yang baik, maka juga dosa ada kesannya yang buruk atas rumah nanti. Maka nak jaga nikmat si perempuan, nak jaga nikmat ada suami, kena jaganya dengan bertakwa kepada Allah. Kalau dia buat dosa, maka dosa menghancurkan nikmat. Kata para ulama apa? Idza kunta fi ni'matin far'aha
fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Yang jika kamu ada dalam satu nikmat, jagalahnya dengan ketakwaan kepada Allah. Karena sesungguhnya dosa-dosa itu menghancurkan nikmat. Ada ramai perempuan yang mengadu, dia terganggu daripada suaminya kerana ini. Tengok, kalau dia muhasabah dirinya betul-betul, dia memang dah jaga hak suami betul-betul atau tidak? Biasanya ada barakah dalam kehidupannya apabila dia sudah melaksanakan apa yang Tuhan mewajibkan ke atas dia terhadap suaminya, dapat barakah di rumahnya, dapat barakah. Dan sebenarnya si isteri dapat pahala besar apabila dia buat amalan ini. Ada ramai isteri dia tak ingat niat. Dia ingat hanya ini perkara ini untuk nak keseronokan. Jadi dia lupa niat. Sedangkan ini kalau dia niat yang baik, pahalanya sangat besar bagi si isteri kerana dia melaksanakan wajib apa yang Allah mewajibkan ke atas dia, dapat pahala yang besar. Dapat pahala yang besar. Dan isteri yang mati dalam keadaan suaminya rida dengannya, Masya Allah, itu keadaan yang baik. Kalau dia dah jaga fardu-fardu juga, solat dan puasa, dan suami pun rida, kerana suami adalah orang yang paling besar haknya ke atas si isteri tu. Maka kalau si isteri meninggal dunia sedangkan suaminya memang dah rida dengannya, hatinya rida dengan dia, maka itu alhamdulillah untungan bagi si isteri. Tapi zaman sekarang subhanallahil-azim ada ramai orang terkesan dengan apa yang mereka melihat dalam movie dan drama mereka, jadi tak hadir majlis ilmu untuk nak dengar daripada para ustaz, para ulama apakah cara yang betul, dan mereka tengok kepada movie-movie dan drama. Kemudian terkesan, jadi mereka apabila bertindak, ilmu tak ada. Apa yang mereka ada, ingat apa yang berlaku dalam movie sahaja. Jadi mereka buat macam movie. Subhanallahil-azim. Dan jadi wajib ke atas si isteri taat kepada suaminya pada apa yang berkait dengan keseronokannya untuk jima' dan apa yang ikut itu. Okey. Dan dia tidak keluar daripada rumahnya tanpa izinnya, dan tidak membawa masuk ke dalam rumah si suami orang yang dia tak rida masuk rumahnya. Kalau si suami kata, kawan kamu fulanah ini jangan bawa dia masuk rumah aku, jadi tak boleh masukkan dia. Dan jangan bergaduh dengan dia kerana ini. Jangan bagi muka wasam kepada suami dan bergaduh dengan dia. Dia ini hak dia. Ini rumah dia dan hak dia. Kalau dia kata orang ini jangan masukkan, kamu kena tidak masukkan. Ini antara hak dia. Antara hak dia. Ya, kalau si suami kata, saya hari ini suka nak makan nasi kerabu, sayang boleh buat nasi kerabu ke? Jadi si isteri kata, saya hari ini saya tak mampu, saya tak mahu buat. Hari ini saya nak rehat. Tak ada dosa atas isteri. Dalam keadaan ini tak ada dosa. Kenapa? Kerana dia tidak menuntut sesuatu yang wajib ke atas isteri untuk buat. Tapi iya, kalau kita biasanya nak hidup, kerana zaman sekarang kita hidup, biasanya selelaki dia buat banyak baik lebih daripada yang wajib ke atas dia bawa kepada isterinya, macam-macam dia beli kepada isterinya daripada perkara yang tak wajib, bukan tak termasuk dalam nafkah yang wajib. Juga si isteri dia juga niat buat baik kepada dia walaupun tak wajib ke atas dia cuba buat baik terhadap dia. Kita cuba untuk si isteri dan si suami, mereka buat baik, setiap buat baik terhadap yang lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nak jelaskan apakah limit supaya orang tahu bila jatuh dalam dosa dan bila tidak jatuh dalam dosa. Bila kalau dia kata tidak mahu buat, maka itu tidak jatuh dalam dosa, dan bila kalau dia tidak mahu buat perkara itu, maka itu dikira dosa. Ini adalah garis panduan yang ulama menjelaskan. Okey. Kalau si suami dia minta, kamu
hantar anak ke sekolah. Saya ini tak mahu hantar hari ini. Si isteri kata saya tak mahu. Tak ada dosa ke atas si isteri. Kalau si suami kata kamu ini kena bayar sikit lagi, dalam ini kita nak belikan rumah ini, kamu kena reserve sekian daripada gaji kamu untuk kita nak bayar, bagi kereta, bagi rumah. Isteri kata saya tak mahu. Tak ada dosa ke atas si isteri. Jadi apabila macam itu dah faham, si isteri dah tahu mana limit yang jika dia mana limit. Jadi dia tahu bila jatuh dalam dosa, bila tidak jatuh dalam dosa. Okey. Bagi si suami, apakah yang wajib ke atas si suami terhadap isterinya? Dia kena bagi nafkah yang wajib. Dia kena bagi nafkah yang wajib kepada si isterinya. Dari sudut makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan perkara-perkara yang disebut ada detailnya yang secara terperinci, ada detail yang secara terperinci yang disebut oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Ada detail yang mahu tengok betul-betul berapa kadarnya setiap hari makanan. Ada disebut, ada detailnya. Disebut oleh para ulama. Maka itu yang wajib ke atas si suami. Kalau si isteri nak minta tambahan daripada nafkah yang wajib, apakah hukumnya? Apakah hukum kalau minta tambahan daripada nafkah yang wajib? Jika perkara yang biasa, yang ringan, macam dia kata, sayang jangan lupa bila balik belikan kepada saya coklat sikit. Jangan nanti kamu balik belikan kepada saya pisang. Contoh. Ini perkara ringan biasa. Perkara ringan biasa. Maka itu boleh. Tapi kalau minta daripada suami, benda-benda yang mahal, perkara-perkara yang mahal untuk dia belikan, sedangkan si suami tak izinkan kepada si isteri untuk dia minta daripadanya apa-apa. Ada setengah suami dia kata, sayang kamu minta apa-apa daripada saya akan belikan. Kamu minta je. Itu dah bagi izin. Tapi kalau si suami dia tak bagi izin macam itu, dia tak kata macam itu. Jadi apa limit si isteri ini kena minta dari yang boleh dia minta daripada suaminya? Apa? Kalau perkara yang mahal-mahal, jewelries yang mahal, emas, mahal-mahal yang kereta, dan itu yang perkara-perkara yang mahal-mahal, haram dia minta kalau dia tak bagi izin kepada dia. Kerana apa? Kerana dikira ini meminta-minta, ini masuk di dalam dosa meminta-minta bagi orang yang sudah cukup. Kerana bukankah dia dah cukup dengan nafkah wajib yang dia dah bagi? Kalau dia dah bagi nafkah yang wajib, maknanya sudah ada cukup apa bagi dia. Orang yang sudah cukup, tak boleh dia pergi meminta-minta daripada orang, sama ada suami atau selain suami. Orang yang sudah ada apa yang cukup untuk dia, haram bagi dia untuk meminta-minta daripada orang bagi kepada dia harta. Maka apabila dia minta daripada suami perkara-perkara yang mahal-mahal, sedangkan suami tak izinkan, dia tak buka peluang untuk dia minta apa-apa daripada dia. Kerana ada biasanya ramai lelaki mereka tak cakap banyak. Mereka biasanya yang lelaki dalam rumah ni dia tak express semua apa yang dia rasa kepada isterinya. Kerana biasanya ramai lelaki mereka rasa saya tak mahu express supaya tak mahu jadikan dia rasa sedih. Kalau dia ada apa-apa berlaku dalam kerja, dia biasanya tak ceritakan. Kebanyakan tak ceritakan. Biasanya wanita kalau berlaku apa-apa dalam kerja, terus dia akan datang ceritakan panjang kepada suaminya detail apa yang telah berlaku. Kerana ramai wanita mereka rasa dengan ini dia rasa relax. Lelaki lain. Biasanya lelaki dia ramai lelaki fikir tak mahu dia rasa sedih dengan bagi dia tahu apakah masalah yang saya menghadapi. Saya lelaki, saya nak selesaikan masalah sendiri. Jadi kerana ini biasanya isteri tanya, apa khabar hari ini, berapa apa? Dia kata, alhamdulillah baik, okey. Contoh, habis.
Kalau suami tanya kepada isteri, "Hani, macam mana hari ini? Apa khabar?" Dia ceritakan panjang lebar apa yang telah berlaku. Ah, maka maka kalau si isteri duk minta-minta perkara-perkara yang mahal-mahal daripada suaminya yang dia tak izinkan, biasanya ramai lelaki rasa stres. Walaupun dia tak kata terus, "Kamu menjadikan saya stres dengan minta benda yang saya tak mampu untuk nak bayar." Biasanya ramai lelaki mereka tak akan cakap terus kenapa mereka tak mahu. Tak cakap. Sikit-sikit untuk dia nak keluarkan apakah untuk nak bagi alasannya. Maka uh, maka dalam keadaan ini jangan mengganggu dia. Tapi kalau si suami dia kata, "Sayang, kamu minta apa-apa kamu mahu, minta je daripada saya. Mahu Ferrari, mahu Lamborghini, mahu satu bukit emas ke, minta je apa yang kamu mahu." Maka kalau dia dah buka macam itu, si isteri dah boleh minta apa yang dia, kerana dia dah izinkan, boleh minta. Tapi bagi dia tahan kalau dia buat macam tu. Kalau boleh tahan. Okey. Maka ini kena raikan hukum ini. Okey. Itu hak suami untuk dia nak kahwin lebih daripada satu sampai 4, itu hak suami. Dalam agama Islam dia boleh kahwin 4. Dan kita ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala menjadikan halal, kita kata halal. Maka itu kehalalan perkara ini disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi tak boleh kita nafikan. Yang menafikan ini maknanya dia mendustakan Al-Quran Al-Karim. Maka hak ini sabit dalam Al-Quran Al-Karim. Dia boleh 1, 2, 3 atau 4. Tapi dia kena adil dari sudut nafkah yang wajib. Dari sudut nafkah yang wajib. Kadar yang wajib kena bagi kepada semua kadar yang wajib. Lebih daripada yang wajib, boleh dia. Kalau tak mahu sama, boleh. Contoh pertama, dia belikan bagi dia BMW, yang ini dia nak hadiahkan pada dia Saga sahaja. Proton Saga. Itu boleh kerana ini tak termasuk, kereta tak termasuk dalam nafkah yang wajib. Boleh dia bezakan. Tapi kalau nafkah yang wajib, kena bagi kepada semua nafkah yang wajib. Ada detailnya juga. Ada detailnya. Jadi bagi si perempuan, walaupun dia rasa dalam hatinya, dia rasa sedih, rasa ini, tapi kalau dia nak ikut hukum agama tak mahu berdosa, nanti di hari akhirat kalau dipersoalkan, dia selamat. Kalau suami ini nak kahwin yang kedua, itu, dan dia dah bagi kepada isteri semua apa yang nafkah yang wajib, semua dah bagi. Maka dalam keadaan ini, kalau dia tak mahu berdosa, maka jangan menyakiti suami. Jangan menyakiti suami. Tapi ini jarang-jarang dapat seorang wanita yang beriltizam betul-betul dengan ini. Biasanya apabila dia nak kahwin yang kedua, dia akan nak, ramai dah marah, kemudian apabila marah, nak robohkan rumah tangga tu, tak mahu, dan buat macam-macam. Okey, saya akan bagi sedikit motivasi tentang perkara ini. Okey, sebelum kita masuk kepada biasanya itu, ini yang ramai lelaki mereka tak cerita, mungkin tak cerita. Tapi biasanya ini ramai lelaki nak kahwin kedua, kenapa? Ramai lelaki nak kahwin yang kedua, kenapa? Sekarang memang ada para ulama, ada para salihin, mereka ada niat yang tertentu, mereka nak memperbanyakkan zuriat orang Islam, bukan hanya niatnya nak seronok-seronok atau bukan macam itu. Maka ada jenis ini. Tapi zaman sekarang kebanyakan lelaki, bukan orang-orang soleh dan orang-orang bertakwa, kebanyakan mereka, kita cakap tentang yang keadaan yang biasa. Sekarang kalau orang soleh biasanya dia ada niatnya. Dia ada niatnya mahu memperbanyakkan zuriat untuk nak jadi, mungkin nak didikkan anak dia jadi para
anak-anak dia jadi para ulama, para da'i, khidmat kepada umat Islam. Dia memang ada niat-niat betul-betul lillahi ta'ala nak membesarkan anak dan membantu dia. Tapi ramai lelaki zaman sekarang yang mereka kita tahu dengan keadaan ekonomi yang ramai lelaki keadaan ekonomi biasa-biasa. Jadi dia pun nak kahwin yang kedua. Dia kena fikir banyak juga macam mana nak uruskan, nak buka rumah yang kedua, ada financial matters, ada ini, ada itu. Jadi dalam banyak keadaan apabila si isteri dia tak jaga suaminya betul-betul, baru dia mula fikir tentang nak kahwin yang kedua. Dan khususnya zaman sekarang, apa yang berlaku adalah bagi si isteri yang dia kerja. Itu yang dalam banyak keadaan isteri yang kerja menghadapi banyak masalah. Dia keluar daripada rumah pagi, kemudian pulang, tapi gaji besar. Dia fikir pun nak tinggalkan kerja, income tu besar. Dia tak mahu tinggalkan kerja. Pada masa sama, suaminya ini bila balik malam, dia penat-penat. Jadi dia banyak tak ready untuk nak layan suaminya. Dan suami apabila isterinya tak layan dia dalam perkara ini, dan ini hajat suami. Di ini banyak lelaki apabila tak dapat hajatnya ini, dan dia seorang yang takut kepada Allah, dia tak mahu pergi berzina, tak mahu pergi untuk buat haram, tak mahu pergi buat haram, dan si isterinya tak bagi hak dia, maka apa berlaku? Dia jadi nervous, sangat terganggu. Kerana ini Allah Ta'ala suruh si isteri kena jaga hak itu, kena jaga. Allah menjadikannya kewajipan. Maka apabila berlaku macam itu, biasanya banyak lelaki fikir dah mahu kahwin. Walaupun si isteri ini gajinya besar, walaupun dia cantik, walaupun dia masakannya sedap, walaupun dia banyak bergurau dengan dia, tapi apabila isu ini terganggu, dia rasa dirinya tak boleh, tak mahu tahan lagi, dan dia mahu pergi cari yang kedua. Dan biasanya apabila hak ini yang sangat besar atas si isteri dijaga, ramai lelaki rasa dirinya satisfied, dan benda-benda yang lain dia akan rasa okey. Biasanya ramai lelaki khususnya orang Melayu, dia bukan sangat teliti tentang isu makanan. Maksudnya kalau tak masak bagi dia ini, dia terus marah dia. Bukan, ramai daripada mereka bukan macam itu. Maka tentang isu makanan, kalau dia tak masak tapi dah buat haknya, kewajipan dah buat tapi dia tak masak, biasanya dia akan keluar beli daripada restoran, order delivery apa. Tapi untuk itu dia nak buat apa? Maka di sini berlaku banyak masalah. Jadi si isteri ini yang dia keluar kerja, jika dia tahu dirinya, kalau keluar kerja nanti balik tak dapat nak bagi hak kepada suami, yakni dia terasa penat, maka dia kena fikir betul-betul sama ada dia mahu jaga rumah tangga dia atau dia nak jaga harta dia. Dia mahu apa? Nak jaga ini atau itu. Jika dia pilih tak mahu tinggalkan kerja, bagi kepada suami kahwin yang kedua, supaya dia tak buat haram. Nanti dia kalau dia buat haram, buat dosa besar, kemudian di akhirat apakah keadaan dia? Adakah dia suka bagi dia diazabkan di akhirat? Maka kalau tak dapat bagi kepada dia apa yang dia mahu dari sudut itu, maka bagi dia kahwin yang kedua. Kalau masih lagi nak jaga kerja, nak jaga harta, nak memang tunggu sampai pencen, nak dia tunggu bila pencen baru akan layan dia. Tapi macam mana? Itu ada masalahnya. Ada setengah muslimat, mereka tak faham betapa besarnya kewajipan itu ke atas dia. Jadi dia kalau dia biar suaminya tak layan dia betul, tak buat apa yang wajib ke atas dia, ada setengah yang tak rasa dirinya, seolah-olah dia rasa macam dia tak buat apa. Dia rasa seolah-olah dirinya tak buat apa, sedangkan suaminya itu yang dia tunggu mahu hak dia. Dia rasa dirinya dah macam stres,
Dia tak mahu buat haram, tapi dia sampai kepada keadaan macam itu. Maka bagi isteri yang selalu, kerana biasanya ramai wanita, mereka fikir, oh ini bila dia akan kahwin yang kedua, saya nak buat apa je, dia fikir macam itu. Dia selalu fikir macam itu. Jadi kalau jaga macam kita sebut, ramai lelaki mereka tak akan pergi nak cari kedua. Ramai tak akan pergi cari yang kedua. Biasanya, biasanya, tak semestinya, tak semestinya. Jangan kata nanti Syekh kata macam itu, kemudian pula saya dapat semua. Biasanya. Maka tentang jawapan itu, hak suami, ya dalam syarak hak dia untuk dia kahwin sebagai lelaki, kahwin 4, tapi dia kena bagi nafkah yang wajib bagi setiap. Kalau dia biar yang pertama tak bagi nafkah hanya kepada yang kedua, dia ini jatuh dalam dosa haram bagi dia. Haram bagi dia. Okey. Apabila si suami dan si isteri dua-dua mereka ingat kubur dan ingat bahawasanya mereka sekarang sementara di dalam dunia, setiap nak bantu yang lain untuk jaga dirinya daripada dosa dan buat apa yang wajib, kemudian insya-Allah mereka berdua jadi suami isteri di syurga. Maka apabila macam itu fikiran mereka, insya-Allah banyak isu jadi mudah dalam kehidupan. Tapi apabila banyak fikir tentang dunia, nanti banyak masalah. Banyak masalah. Okey, jadi ini sedikit nasihat dan peringatan seperti mana saya janjikan pada minggu lepas untuk nak cakap sedikit tentang hak suami dan hak isteri. Ini sedikit syarahan, dan insya-Allah sekarang kita nak teruskan tentang perbahasan kita tentang nikah, tentang bab nikah. Okey. Okey. Jadi dalam muka surat 62, betul? 62. Okey, kata pengarang rahimahullah, wa ishtaratu li sihhati nikahil muslimati islamuz zawj. Kita dah cerita tentang ini, syarat untuk sah nikah perempuan muslimah, keislaman suami, yakni seorang muslimah tak boleh kahwin melainkan dengan seorang yang muslim. Kata pengarang, wa khuluha min iddatin li ghairihi, dan syarat untuk sah nikahnya adalah dia tidak mempunyai iddah bagi selain lelaki itu. Yakni kalau si perempuan telah diceraikan oleh suaminya, dia tak boleh kahwin yang kedua orang lain melainkan sudah habis iddahnya daripada yang pertama. Kata pengarang, wa waliyun wa syahidani wa sighatun bi ijabin wa qabul. Untuk sah akad nikah mesti ada dua saksi lelaki yang adal dan seorang wali bagi si perempuan. Perempuan perlu kepada wali, dan perlu ada dua saksi lelaki yang adal. Wali itu mesti dia juga lelaki, mesti dia lelaki. Seorang wanita tak jadi wali dalam nikah. Mesti lelaki, dan dua saksi lelaki yang adal, dan sirah dengan ijab dan qabul. Sirah dengan ijab dan qabul. Mesti ini perkara-perkara ini untuk sah akad nikah. Mesti perkara-perkara ini supaya sah akad nikah. Kata pengarang, wa yathbutu bin nikahi mahrun wa huwa haqquha. Yani dan sabit dengan akad nikah mas kawin yang ia hak bagi isteri. Apakah mas kawin itu? Mas kawin itu adalah apa yang biasanya disebut dalam akad nikah, itu yang dikira mas kawin.
Apabila si ayah contoh dia kata kepada selelaki, saya memperkahwinkan kepada kamu anak saya ini Fulana binti Fulan dengan mas kahwin sekian-sekian. Apabila dia sebut sirah ijab contoh dan dia sebut mahar, kalau dia kata contoh dengan mas kahwin yang kadar RM300 Malaysia, maka itu yang dikira mahar. Itu yang dikira mahar. Jika ia dah disebut dalam akad, itu yang dikira mahar. Mahar itu boleh jadi ia wang ringgit, atau boleh jadi ia adalah emas, atau boleh jadi ia adalah kereta, atau boleh jadi ia adalah laptop, atau mengajarkan dia surah daripada Al-Quran contoh. Mengajarkan dia surah daripada Al-Quran itu boleh jadi mahar. Mengajarkan dia contoh baca surat Al-Baqarah contoh. Boleh jadi itu sebagai mahar. Maka syarat untuk atau mahar ini jika dah disebut dalam akad, maka itu adalah ia, dan itu hak wanita. Kalau tidak disebut dalam akad, kalau mereka buat akad tapi tak sebut mahar dalam akad, tak sebut, apakah hukum nikah ini? Sah, tapi mahar akan jadi adalah apa? Mahar akan jadi mahrul misli. Mahrul misli yakni mahar yang biasanya diletakkan kepada wanita yang dalam keadaan wanita ini. Dari sudut kecantikannya, dari sudut ilmunya, dari sudut kedudukannya. Biasanya wanita yang macam ini berapa maharnya? Ada cara macam mana tentukan. Maka ini kalau mereka tak sebut apa-apa, tak setuju dalam akad, tak sebut apa-apa kadar mahar, masih lagi sah akad kalau tidak disebut dalam akad, tapi akan dia dapat mahrul misli. Kita namakannya mahrul misli. Okey. Mahar itu adalah hak bagi si isteri. Hak bagi si isteri. Hak bagi si isteri, dan dia boleh gunakannya seperti mana dia mahu dalam apa yang halal. Sekarang kita di tanah Melayu kita biasanya mahar itu tak tinggi. Biasanya tak tinggi. Biasanya yang tinggi adalah hantaran dan walimatul arus, dan itu biasanya itu tidak dikira mahar. Itu bukan mahar. Apa yang kita kata mas kahwin itu mahar. Itu yang lain bukan, tidak dinamakan mahar. Sekarang kita cakap mahar itu adalah hak si isteri. Maknanya kalau dia dah bagi kepada dia maharnya, kalau maharnya RM300 contoh. RM300 ini jangan si suami dia nak ambil daripadanya apa-apa tanpa rida daripada si isteri. Dah, ini haknya, dia buat dengannya apa yang dia mahukan. Di tanah Melayu biasanya ini tidak tinggi, tapi yang tinggi adalah walimatul arus dan apa yang itu. Di negara Arab lain. Di negara Arab biasanya mahar itu yang sangat tinggi. Kemudian yang zaman sekarang ada banyak negara Arab macam itu. Yang mahar itu yang sangat tinggi biasanya. Yang lagi tinggi daripada yang lain biasanya. Kemudian untuk walimah mereka mereka biasanya sama sekarang apa yang berlaku, ramai mereka tidak buatnya macam di tanah Melayu jemput 1,000 orang contoh untuk datang makan. Bukan macam itu. Style lain. Biasanya sekarang ramai buatnya 2 jam sahaja. 2 jam mereka datang. Ada ramai buat makanan ringan je. Makanan ringan. Kemudian buat kasidah-kasidah macam itu. Kemudian makanan ringan. Jadi di sini di tanah Melayu kita biasanya tak berlaku banyak masalah antara suami isteri tentang isu mahar, kerana ia sikit, tak tinggi, dan biasanya dia bayar dalam majlis akad terus. Tapi di banyak negara Arab
Mahar itu tak kurang biasanya dalam banyak negara tak kurang daripada 10,000 US dollar. Tu hampir 50,000 ringgit. Itu hanya untuk mas kahwin je. Mas kahwin je. Maka uh, maka apabila kita nak baca sekarang ibarat ini balik, kalau kita hidup di negara Arab, nak baca balik, baru kita, ya kerana ini pengarang dah sebut. Kerana apabila dia dapat sum of mungkin 50,000 atau 100,000 ringgit atau mungkin kadang-kadang 200,000 ringgit sebagai mahar sahaja. Jadi kena faham ini hak isteri. Jangan suami ambil tanpa ridanya. Jangan nanti dia paksa dia, kamu ini kena belikan rumah dengannya, kena belikan ini, kena beli. Tak, hak isteri. Biasanya di tanah Melayu kita tak berlaku banyak masalah tentang ini. Tapi di negara Arab, ya, ada berlaku banyak masalah tentang isu mahar ini. Ada setelah dia bayar, ada yang setelah dia bayar, dia paksa isteri untuk bayar untuk ini, bayar untuk itu. Jadi kena hati-hati, itu hak isteri. Itu hak isteri. Okey. Okey. Kata pengarang, wa idza tallaqa ar-rajulu imra'atahu jaza lahu irja'uha fil 'iddati bila 'aqdin jadid. Sekiranya suami mentalakkan isterinya, maka boleh bagi suami itu merujukkannya dalam tempoh iddah tanpa akad nikah yang baru. Tanpa akad nikah yang baru. Sekiranya suami mentalakkan isterinya, sekiranya suami mentalakkan isterinya, maka jika satu dia mentalakkan satu atau dua, maka kalau masih lagi tempoh iddah belum habis, dengan dia kata arja'tuki ila nikah, yakni saya sudah kembalikan kamu kepada pernikahanku, dia balik tanpa akad nikah baru. Tanpa akad nikah baru jika belum habis tempoh iddah. Dan ada sini satu perkara yang penting. Talaq nikah dan raj'ah, talaq nikah dan raj'ah ini walaupun ucapkannya dalam keadaan bergurau, laku. Kalau selelaki mentalakkan isterinya kemudian dia kata aku dah bergurau lah dengan kamu, dah jadikan kamu rasa takut, dah laku, talak itu jatuh. Kalau dia dah lafazkan talak kemudian dia kata aku bergurau je, tak, ini dalam walaupun bergurau dengan talak, laku dah. Juga nikah, kalau melafazkan ijab qabul, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda thalathatun, yang baginda bersabda yang mafhumnya 3 perkara kalau diucapkan dalam keadaan serius atau bergurau, laku, ya jadi. Apakah 3 perkara ini? Talak, nikah dan raj'ah. Talak kita dah cakap. Nikah, kalau si wali dia cakap kepada seorang lelaki yang lain, sedangkan ada 2 saksi lelaki yang adal, 2 lelaki yang adal, kemudian dia dah buat ijab, kemudian lelaki itu ucap kabul dan mereka niat bergurau, laku, jadi akad. Sedangkan ada 2 lelaki saksi yang adal, laku. Kalau tak laku nanti, kalau hukumnya tak laku, maka mungkin ada ramai apabila bergaduh nanti dengan anak mereka, dan nanti dia akan kata, oh masa saya ucap hari itu saya niat gurau je, tak mahu nikahkan kamu pun dengan anakku. Jadi ini dalam hukum agama, kalau ucapkannya dalam keadaan bergurau atau dalam keadaan serius, laku. Juga raj'ah itu apa? Apabila dia kata kepada isterinya, saya sudah kembalikan kamu kepada pernikahanku, setelah dia dah talakkan 1 atau 2, maka dah kembali. Walaupun dia ucapkannya dalam keadaan bergurau, dah balik jadi isterinya. Okay? 3 perkara ini.
Kata pengarang wa idza talaqaha thalathan majmu'atan aw mufarraqatan faqad waqa'a talaqus thalath. Sebelum. Uh, jika dia mentalakkan isterinya 3, maka dia tidak boleh kembalikan kepadanya, tak boleh kembali kepadanya melainkan setelah habis iddahnya, kemudian dia kahwin lelaki yang lain, kemudian lelaki lain itu buat jima' dengannya walaupun sekali, kemudian dia mentalakkannya, habis iddah daripada yang kedua, baru dia boleh balik kepada yang pertama. Itu adalah hukum dalam agama. Kalau lelaki dia mentalakkan isterinya 3 sekali, yani kalau dia kata talaqtuki thalatha, yani saya menceraikan kamu 3, dia gabungkan 3 dalam satu lafaz, atau kalau dia pisahkannya, contoh hari ini dia lafazkan satu, esok lafazkan satu, kemudian setelahnya lafazkan satu, maka ini dah jadi 3. Jadi 3. Maka maka kalau dia pisahkan atau dia sebut semuanya dia sebutnya dalam satu lafaz, maka jatuh 3. Okey. Ada setengah orang tak faham tentang isu talak ini. Jadi apabila dia marah, dia lafazkan talak, kemudian dikekal dengan wanita itu. Dia kata, oh ketika itu saya marah, saya tak kasar, dalam hati nak talak. Kalau dah lafaz talak yang ia maknanya talak dan ia lafaz yang jelas, jatuh talak. Kena berhati-hati. Kena berhati-hati supaya orang tak jatuh dalam zina. Okey. Maka ini adalah perbahasan kita secara ringkas tentang isu akad nikah dan talak. Ada lagi banyak detail tentang bab ini, tapi kita karena kitab kita ini kitab yang ringkas, maka sampai ini sahaja. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأحسن ختامنا واجعلنا من الصالحين وارحمنا برحمتك الواسعة يا كريم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. kitab hanya kitab bab nikah sahaja yang habis. Ada lagi banyak. Ada lagi. Nanti ada tentang bab muamalat. Bab tentang bab kewajipan hati dan dosa-dosa. Tentang kewajipan hati ke? Kewajipan hati dah syarahkan. Oh ya, betul. Jadi tinggal kita nak sambung tentang dosa-dosa lagi. Tentang dosa-dosa dan tentang dosa-dosa anggota badan dan tentang taubat. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum.